Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ni saya bersama-sama dengan di Masjid Sungai Bakak, Masjid baru Sungai Bakak tuan-tuan. Buat bubuk lambuk tuan-tuan. InsyaAllah masjid ni dia hari-hari je dah, hari-hari je dah. Ni tukang masak profesional dah. Pakcik kita ni dah 10 tahun je dah. 10 tahun dah masak bubuk lambuk weh. Tanpa masuk apa santan lah. Tak ada santan ni. Cik kita di Masjid Sungai Bakak, Masjid baru. Waalaikumsalam. Selamat, sihat. Jadi insyaAllah agihan bubuk lambuk akan dibuat lepas zuhur. InsyaAllah lepas zuhur je. Pukul 3. Pukul 3 lagu tu insyaAllah. Pukul 3 lagu tu insyaAllah. Kok belah-belah sini. Dah sini awal. Sini dia buat sekali lagi packing lepas zuhur apa. Pukul 3 ke tu insyaAllah mereka akan agih. Jadi bolehlah pekat-pekat siapa yang ada belah Sungai Bakak ni, main lah, main ambil insyaAllah. Pakcik kita ni berpengalaman dah lebih kurang 10 tahun dah duk masak. Tiap kira dia tak tahu bulan puasa Masjid Sungai Bakak, Masjid baru, dia lah tukang masak dah. Expert. Mereka pun cerita saya sedap. Saya tak rasa je lah ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, siapa nak main aku ni boleh main rasa bubuk lambuk ni insyaAllah. Setiap kira setiap tahun Masjid Sungai Bakak, Masjid baru akan buat agihan secara percuma insyaAllah. Ini daripada masjid dah. Mereka memang akan masak awal. Mereka pukul lepas zuhur tu mereka ni bungkus-bungkus. Pukul 3 tu insyaAllah start agihan lah. Boleh lah siapa-siapa yang berdekatan boleh datang insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, nak tanya soalan apa-apa boleh sambil-sambil kita ni. Berapa periuk tu? Satu periuk kita buat satu periuk. Satu periuk ni lebih kurang dalam mungkin 1 lebih dah kot. 15 kilo. Salam tu bubuk lambuk sedap tu. Rindu pergi Sungai Bakak. Ya betul tu Cik Sidah no. Siapa yang bisa rasa depa tahu lah. Yang ni bubuk lambuk tanpa masuk santan tuan-tuan. Jadi healthy sikit insya-Allah. Untuk hari kedua ni lapar. Jangan. Jangan duk lapar untuk Allah no. Kesian nyanyi food panda crack apa semua ni. Oh dia. Kacau sebelah tangan tu, pegang sikit. Tak apa, sekejap lagi saya cuba, saya try rasa dulu. Sedap tak sedap, sekejap saya beritahu kat tuan-tuan. Boleh kot betul no. Tak tahu lama tak pakai bubuk lambuk. Ya, mai lah. Siapa yang ada belah-belah ni Masjid baru Sungai Bakak boleh lah main ambil sat lagi pukul 3. Kalau apa nak suruh nak tahu rasa macam mana lagi apa rasa. Boleh tak? Tahu tu. Tu seperti tu. Mana dapat bulu Petaling Jaya saya tak tahu. Ni di Pulau Pinang. Lepas sahur jangan tidur, bangun rasa lapar sangat. Nanti jangan tidur banyak untuk bulan puasa ni. Kalau tidur memang dia akan rasa lapar. Kita jangan tidur. Pukul 10 saya pergi ambil tu. Nak rasa sedap ke tak? 10 tak boleh. Dia lebih kurang pukul 3 je kan. Pukul 3 kita ambil. 10 tak siap lagi. Pukul 3 insyaAllah siap. 10 main kena kacau lah. Dah 200 lebih lah tu. Tengok tu. Tengok. Tu Malaysia ni seorang ni main lah. Main buat keluar. Sudah. Sudah saya buat keluar. Kalau Long Tiger main ambil nak buat rambut tu bagi tak? Apa benda nama-nama tu suruh tanya lah no. Bulan-bulan puasa ni suruh kata orang lah no. Kalau Long Tiger ambil pun saya bagi je kat hak dia orang awam. Kan dia pun Islam. Masjid Sungai Bakak, kawasan rumah Tok Nek saya yang tu mulia.
2 tahun dah tak balik, tiba-tiba rindu. Mai balik insya-Allah. Bila nak mai KL tu, nak jumpa, nak rawat. Oh, lambat lagi tu contoh dia tu. Saya nak pergi KL pun ada kerja sikit Sabtu Ahad ni, insya-Allah saya nak jumpa Ustaz Syafiq, ada high sikit. InsyaAllah lah. Lepas itu baru saya fikir saya nak buat rawatan dia. Tu review dan change traffic light. Dia tu. Ni besi kerusan ni tuan. Yang minyak yang saya nak buat ni, minyak sampai dah tuan. Sabar Ustaz, nanti kita nak buat dengan Abang Syah. Ni besi yang saya pakai ni besi kerusan ni ni. Ni besi kerusan ni. No. Jadi insya-Allah kita akan buat minyak. Minyak dah sampai dah tuan. Minyak dah sampai dah. Minyak suling, minyak kasturi suling. Memang wangi tu tuan. Ni. Traffic light. Hujung sekali delima, yang ni yellow opak dah, batu yellow opak lah. Yang hijau tu Abang Syah tukar pun saya tak tahu nama apa. Semua batu betul lah, batu original tuan. Yang ni batu Kursani. InsyaAllah nanti memang kita akan buat jual minyak batu Kursani ni insyaAllah tuan. Kali ni trip kali ni siapa tak boleh rugi lah. Saya jual harga buah RM 170. Minyak pun saya bagi lebih. Saya tunjuk minyak dia macam mana. Minyak siap dah. Cuma saya tak masuk bahan lagi, saya tak buat dengan Abang Syah lagi. Tapi kalau kali ni punya trip tuan, hanya 150 botol saja saya jual. Tu pun saya ingat 150 tak lepas kot, saya pun anak orang saya nak pakai kok. Saya tunjuk tuan. Ya, minyak dia macam ni tuan. Inilah minyak kasturi suling tuan. Ada banyak lah, 150 botol dah ni. Ni minyak kasturi suling. Nampak dia cayak tuan, tapi bau dia cukup memang wangi tuan. Bau dia memang cukup wangi. Kita nak tengok tahan lama tak tahan lama, saya tunjuk tuan. Kita goncang dia tu. Tak nampak lah. Tak nampak. Tak nampak tuan, tak nampak. Dia punya buih tu lambat naik lah. Lambat ni insyaAllah. Bila lambat naik ni, dia wangi, memang wangi sungguh. Kali ni dia beza, bau dia saya lembut sikit. Dia kasturi suling ni dia lembut sikit. Jadi saya rasa orang perempuan tak ada masalah dengan bau ni. Memang wangi lah. Memang tahan lama. Bau dia pun tahan lama. Jadi kita akan buat dengan apa ni, besi Kursani sekali tuan. Besi Kursani. Dan juga kita akan campur cenuai dan bahan-bahan yang lain insyaAllah. Berapa harga tu? RM 170 sebab botol besar. Minyak hari tu saya jual 4 ml. Kali ni minyak 7 ml lebih. Lepas tu besi Kursani pula ni, besi yang saya pakai ni. Yang saya pakai ni. Jadi kalau ikut memang tak dapat lah 170 tuan. Sekali dengan cenuai saya masuk sekali lagi. Kali ni pula cenuai mungkin cenuai emas ataupun cenuai merah. Lain pada cenuai sebelum ni. Cenuai ni lagi rare lah, lagi payah dapat. Jadi bulan puasa ni saya nak bantu orang ambil pi lah. Kalau tak bulan puasa, saya ingat kali ni tak boleh jual 170 dah. Sekali lagi saya buat mungkin saya akan jual 200 kot sebotol. Sekali ni saja saya jual 170. Nak ikut model payah atau payah. Benar ni payah. Besi Kursani tu ikat perak. Ikatan perak ke? Ya, ikatan perak tuan, ada dalam malip. Ni dia pakai besi kuning tepi ni. Tepi ni besi kuning, tembaga kuning. Dia buat dalam malip. Tu ulas sikit tentang cincin pengisian. Tak faham isi apa, sama ada jin ataupun ruqyah. Dia tengok pada apa yang kita nak isi ya. Kalau kita nak baca Quran, kita nak baca zikir-zikir pada cincin tu supaya dia menjadi manfaat untuk menjadi kekuatan pada diri kita yang kita memakai ni, tak ada masalah. Tapi kalau kita baca lain pada tu, itu mengundang benda-benda pelik-pelik lah tuan. Jin syaitan iblis ni dia boleh duduk tak mana saja pun. Tok mai bazar Bandar Baru, saya nak minyak kasturi insyaAllah. Jamilah sabar tak. Saya semua dah siap dah. Cuma saya akan buat dengan Abang Syah nanti kita panggil.
Maaf, kita akan buat dan kita akan jual insyaAllah. Kali ni memang trik ni memang padu lah. Abang Syah dia tak mau bagi tuan-tuan ni. Ni batu besi kusan ni dia tak mau bagi. Jenuh pujuk tuan, jenuh pujuk. Yang ada pun habis dekat tu habis ya. No, jenuh pujuk, saya jenuh pujuk Abang Syah. Sebab benda ni kat dia pun ada banyak tu saja tuan-tuan. Yang saya tunjuk tuan-tuan malam tu yang ketul-ketul tu, hanya banyak tu ya. No. Dan saya pujuk dia, pujuk punya pujuk saya kata bagilah Abang Syah. Ramai nak pakai manfaat. Kalau buat batu cincin, berapa banyak boleh buat batu cincin. Ramai lagi tak dapat. Jadi kita buat minyak. Saya tanya boleh tak masuk minyak. Abang Syah kata memang bagus sangat. Dan saya pun try kat saya sendiri dulu. Saya masuk dalam minyak saya pakai memang rasa lain lah. Dan Abang Syah sendiri pun dia masuk dalam minyak dia sendiri, dia pun pakai. Jadi kita buat yang ni tuan, minyak kali ni boleh pakai sampai bila-bila. Maknanya bila habis minyak saja, boleh nak top up minyak wangi lain, boleh top up. Sebab besi dia tak akan rosak tuan. Besi dia akan steel dalam tu. Sebab tu saya kata 170 tentu boleh pakai lama. Apa kelebihan? Kelebihan dia banyak. Besi Ghusani ni seperti ayat Quran yang Allah Ta'ala cerita, besi ni banyak manfaat dia, banyak kegunaan dia, memberi kekuatan kepada tubuh badan, memberi kekuatan pada manusia yang pakai ni. Jadi nak cerita manfaat dia cukup banyak. Pertama sekali dalam melawan sihir, jin, syaitan, iblis ni, insya-Allah try pakai dulu. Tak mahu nak cakap, tuan-tuan try pakai. Lepas tu tuan tahu feedback macam mana minyak cenui sebelum ni saya buat. Tuan-tuan tengok kan saya ada tulis, saya tak komen-komen feedback orang. Yang mana yang tak datang haid dah 3-4 bulan, 3 tahun 2 tahun 3 tahun lepas pakai minyak cenui. Asbah, bukan saya pandai, asbah dengan cenui tu, dengan ramuan cenui tu, period dia main elok balik. Sebelum ni 2 tahun kot tak main. Tak silap saya yang saya tunjuk tuan-tuan feedback dia tu 2 tahun tak main period perempuan, tak main haid. Jadi pada pakai asbab tu, haid dia main elok. Jadi bukan kerja saya tuan-tuan, saya cuma beritahu herba ramuan tu memang payah dapat. Dan insya-Allah lah dia punya khasiat dia tu tinggi. Jadi saya bukan nak tipu tuan-tuan, terpulang lah. Nak beli, tak mau beli pun saya tak paksa, insya-Allah. Nanti saya akan bawa orang yang lebih arif tentang besi Ghusani ni bagi Abang Syah cerita. Saya tak apa pandai sangat nak cerita macam-macam. Biar Abang Syah akan cerita tuan-tuan. Saya akan buat live dengan dia supaya tuan-tuan lebih faham apa sebenarnya besi Ghusani ni. Yang saya tahu, yang Abang Syah beritahu besi Ghusani yang saya pakai ni, saya buka Allah. Yang ni sebelum mereka nak ambil emas tuan-tuan, inilah meliputi emas. Yang ni yang saya tahu. Dia sebenarnya dia besi dia bukan warna silver betul, dia ke kuning-kuningan juga. Tuan tengok dia dok. Dia ke kuning-kuningan juga. Dia bukan silver betul. Ini dia juga diberi nama besi kuning ataupun besi Ghusani. Jadi dia ni adalah satu lapisan yang melindungi emas di bawah dalam tanah tu. Maknanya sebelum nak jerumuh, nak ambil emas, jumpa dia dulu. Dia ada keras ni tuan, keras. Bukan senang tuan-tuan nak grind, tak boleh. Perlukan mesin yang kuat untuk bagi dia pecah. Jadi memang kekuatan dia sungguh lah. Bukan besi yang dibuat, besi yang alami yang ada, yang Allah Ta'ala turun ke bumi ni. Jadi susah nak dapat. InsyaAllah nanti saya jual. Saya kalau nak buat duit tuan-tuan, saya buat duit tuan-tuan. Saya buat gila-gila. Saya tak mau buat kerja kalut-kalut. Saya nak benda tu kualiti. Saya bukan pentingkan kuantiti, tapi saya pentingkan kualiti dia. Tak dapat banyak, saya buat sikit. Janji tuan-tuan pakai puas. Kalau saya nak buat duit, saya boleh buat kelak kuantiti yang banyak, tapi buat duit je lah. Tuan-tuan pun percaya beli, tuan-tuan percaya tuan beli. Buat apa? Tak ada apa, biasa macam minyak. Biasa yang orang jual. Saya tak mau buat kerja begitu. Saya lebih pentingkan kualiti. Kualiti minyak, kualiti barang yang saya bawa. Tok bagi nasihat sikit dekat pengguna minyak cenui ni. Nasihat dia, guna dengan elok, niat yang baik. Jangan buat benda-benda tak elok. Anxiety dan gangguan. Yalah, memang anxiety tu memang gangguan. Tok minyak cenui ada lagi tak? Kali ni trik ni sama Ustaz Jamilah. Besi Ghusani akan bergabung dengan cenui. Dia punya feedback saya tak tahu. Lepas saya pakai. Kali ni saya buat kerja gila sikit. Kalau saya nak buat minyak Ghusani saja boleh. Saya nak buat minyak cenui, tapi saya tak mau menyusah tuan-tuan. Kali ni saya akan campur Ghusani dengan cenui sekali. Salam tu nak scan jauh aja. InsyaAllah nanti kita scan. Tok 2 minggu dah tak boleh tidur siang malam. Sabar Zara. Saya Sarah mana tak
Sekarang saya minum batu sodok, ya bagus tu. Kena faham lagu M. Nasir. Ya. Jadi kita cerita bubuk lambuk, tuan-tuan. Bubuk lambuk memang sedap dimakan. Ni chef kita berpengalaman selama 10 tahun dah dalam masak bubuk lambuk ni. Orang lam, orang lama. Jadi bila orang lama masak ni, tuan-tuan kena faham lah. Dia punya rasa tu power sikit lah. Dia punya rasa tu padu. InsyaAllah nanti saya jual. Penuh habuk abang. Tak baju. Ni. InsyaAllah Tok Singa dan pengamal perbuatan yang tak riak. InsyaAllah doa pada saya lah. Bubuk lambuk asal dari mana tu? Saya tak tahu nak cerita. Pakcik tak tahu. Ni dalam 100 lebih fat kan, dekat 200 ya. Dekat 200 bungkus tuan. Siapa cepat dia dapat lah. Mai try tengok, esok beritahu feedback. Tu apa tu maksud sihir tafriq? Wallahualam, saya tak bisa dengar. Sebut bahasa Melayu boleh tak? Saya Arab tak pandai. Tu saya belum dapat nombor lagi ni. Sabar no? Nak berubat kena ada kesabaran. No? Saya pun berubat dengan tuan-tuan pun kena sabar banyak, no? Macam-macam saya kena. Jadi saya kena sabar, tuan-tuan pun kena sabar. Bukan saya tak mau tolong. Kalau saya boleh tolong semua, saya nak tolong semua orang, tuan-tuan. Tapi saya pun tak larat. Ada hari saya nak duduk dengan family, ada hari saya nak keluar, ada hari saya nak bersendirian, ada hari saya nak rehat. Jadi saya pun kena ikutlah cara untuk bagi saya masa-masa cukup untuk saya. Jadi saya kena buatlah nombor giliran. Jadi tuan-tuan pun kena sabar. Bukan saya tak mau tolong. Hajat hati ni nak tolong semua orang, tapi tak mampu. Sebab apa? Kita manusia. Kalau kita robot ke, kita ni lain lah. Robot pun jam tuan kalau barang keluar banyak-banyak. Ni kita apatah kita ni manusia, tuan-tuan. Tok minyak cenderung habis boleh top up dengan minyak bidara? Boleh, tak ada masalah lah. Mak juga minyak tu. Assalamualaikum Tok, komen sikit cara berubat dengan masukkan jins dalam badan. Tu tuan-tuan kena tanya dia lah. Tuan-tuan kena tanya dia sendiri. Tuan-tuan kena tanya sendiri. Dalam rawatan saya tidak ada cara kaedah begitu. Kalau tuan-tuan tanya dalam kaedah saya, tidak ada cara kaedah untuk tarik jin masuk dalam badan perawat. Dalam kaedah saya tak ada. Tapi dalam kaedah dia tuan-tuan kena tanya dia sendiri. Saya tak tahu dia ambil dari kaedah mana. Kena tanya dia penjelasan dari mana dia ambil, dari mana dia cara dia buat, kena tanya dia. Itu lebih orang kata apa, lebih mudah lah. Lebih tuan-tuan senang dapat faham. Saya cakap jadi tak elok. Sama-sama kawan ni. Jadi dalam kaedah saya tidak ada cara untuk tarik jin masuk dalam badan perawat. Kalau benda tu masuk badan pesakit, ya boleh. Itu benar. Kalau jin dia sakit, maknanya bila kita ruqyah dan jin tu masuk ke tubuh pesakit, betul. Tapi kalau masuk ni kaedah saya. Kaedah orang saya tak tahu, saya hormat lah. Itu terpulang lah. Dia apa ada cara penjelasan apa sendiri. Yang saya belajar, apabila jin tu masuk ke badan perawat, itu menunjukkan seorang perawat itu lemah. Ini saya beritahu, saya bukan nak hantar salmuh ke hantar apa. Ini pendapat saya, Ini pendapat saya dan ini kaedah yang saya belajar. Apabila jin tu masuk ke dalam tubuh, tubuh pesakit, bagaimana kita nak, dia menunjukkan satu kelemahan. Yang ni yang saya belajar dengan syekh saya. Syekh kata bila kita tarik benda masuk dalam cakap, masuk dalam badan kita, maknanya itu kelemahan diri kita. Dah lemah badan kita. Sebab apa? Jin senang masuk keluar. Orang yang pengamal perubatan yang betul-betul kuat, yang betul-betul orang kata apa? Ini dalam kaedah saya belajar lah. Jin tidak boleh menghampiri dia. Menghampiri pun jauh. Ini saya beritahu lah. Ini kaedah. Kaedah rawatan. Wallahualam, cara saya tak tahu. Kena pergi tanya dia. Saat lagi bila kita bercakap, saya lagi jadi tak elok. Jadi tuan-tuan pergi tanya lah, macam mana kaedah dia tu, apa cara dia, bagaimana dia dapat, macam mana dia boleh buat. Itu tuan-tuan kena pergi tanya dia sendiri. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya sendiri, dalam rawatan saya memang tidak boleh dibuat macam tu.
Tok, sehingga adakah panggil jin masuk dalam badan untuk perubatan, adakah ia perubatan Islam? Tidak. Itu saya beritahu tidak. Mungkin itu termasuk dalam perubatan tradisional. Sebab tu saya kata setiap benda yang kita nak buat, walaupun perubatan tradisional ataupun ia perubatan apa sekalipun, ia perlu berlandaskan syarak. Syarak kena di hadapan, hukum kena hadapan. Tak boleh langgar ikut suka. Tak boleh nak buat cara ikut suka kita. Sebab apa? Kita ada syarak, kita ada ketetapan. Agama ni bukan semua kita boleh langgar buat ikut suka kita nak buat. Jadi tak boleh tuan. No, agama ni bukan hak kita. Agama ni hak Allah dan Rasul. Jadi bila hak dan Allah dan Rasul ni, kita kena tanya. Ulama-ulama penyamu lidah Nabi SAW. No, ulama-ulama akan beritahu, oh kaedah ni boleh buat, oh kaedah ni tak boleh buat. Bahaya. Jadi itu semua perlu berlandaskan hukum syarak dan syar'i dia tu. No. Rawatan Islam memang tak ada macam tu. Tapi kalau rawatan tradisional, mungkin tuan-tuan kena pergi tanya dia bagaimana cara dia. Itu saya beritahu. Tuan-tuan jangan tanya saya dan Nabi dan rawatan saya memang tidak ada langsung cara-cara macam tu. Allahu'alam. Tok, boleh tak sembelih jin? Sembelih jin boleh. Boleh jika mana dia berdegil dan dia tak mau keluar, dia tak mau masuk Islam, dan dia merosakkan, kita boleh bunuh. Ada cara nak bunuh dia, dan ada bukan ikut suka boleh bunuh dia macam tu. Dakwah dia dulu, tanya dia dulu, pujuk dia suruh keluar, baca suruh bagi dia sakit keluar dulu. Kalau dia sampai tak mau dah, sampai tegak sangat, itu boleh. Saya tak minat lah tuan nak campur hai orang ni, saya tak berminat, no. Cuma kalau tuan-tuan nak tanya kaedah dalam perbuatan saya, memang tidak ada langsung, tidak ada. Kalau kita jin tu nak masuk dalam badan sakit, boleh dia masuk dalam badan sakit, tapi bukan badan kita sebagai perawat. Kalau kita perawat ni badan masuk jin, habis ya, siapa nak rawat kita? Kita pun pelik kadang-kadang, siapa yang merawat siapa ni kan? Jadi kita pelik siapa yang merawat siapa. Terpulanglah saya minta maaf lah, saya terpaksa cakap benda yang benar tuan. Saya tidak menghormati semua orang, tapi saya bercakap ni di atas kebenaran. Kalau benda tu masuk dalam badan kita yang merawat ni, siapa yang nak rawat ni? Saya nak tanya tu, siapa yang nak merawat siapa? Siapa yang sakit ni? Siapa yang sakit masuk dalam badan? Jadi tidak ada kaedah lagu tu. Kena hati-hati. Kena hati-hati tu. Tapi mungkinlah pergi tanyalah dia. Mungkin dia ada sebab dia sendiri, mungkin dia ada kaedah dia yang dibenarkan. Wallahualam. Sebab saya tak belajar kaedah macam tu. Yang saya tahu memang tak boleh. Itu dalam kaedah saja. Kalau ada kaedah mungkin dia boleh dibenarkan, itu hak dia. Pergilah tanya dia tuan-tuan, jangan tanya saya. Saya bercakap di atas kapasiti ilmu yang saya belajar, kapasiti yang saya mengaji macam tu. Kalau nak tanya dia, mungkin dia ada dalil dia sendiri, mungkin dia ada cara dia sendiri, mungkin dia ada mendapat kebenaran ulama-ulama yang sebahagian ulama yang lain. Kita kena tanya dia. Kalau dia kata memang dia dapat kebenaran lagi siapa-siapa dan siapa ada orang mengesahkan benda ni boleh, pulang. Kita berlapang dada lah, kita berlapang dada kan. Tak perlu bergaduh sama-sama sendiri kerana nak tegakkan hak kita, tak payah. Kita jangan jadi golongan yang rasa kita yang betul, tak, jangan. Mungkin kaedah dia boleh, silakan. Tapi yang saya belajar, saya tak boleh, saya tak buat. Dia kata dia belajar, dia boleh, bagi dia buat. Tu je. Tok nak tanya macam mana nak tutup lubang dalam badan jin ni. Dia kena banyakkan amalan kita lah. Nak tutup ni bukan senang tuan. Dia kita kena buat amalan dia. Kita bila kita buang jin ni, dia ada laluan dia. Dan laluan dia tu kita kena tutup dengan amalan kita yang istiqamah. Bukan amalan yang kita buat hari-hari, esok kita tinggal, kita tak buat. Lepas itu susah, sakit kita buat, sihat kita tak buat, tak boleh. Dia kena buat amalan istiqamah sampailah diri kita tu, laluan-laluan jin tu telah ditutup dengan amalan kita yang istiqamah, dan ia akan menjadi karamah dalam untuk diri kita, insya-Allah. Perawat boleh nampak jin ke? Boleh ke nampak jin? Boleh. Yang tu saya kena kata boleh sebab saya nampak. Jadi saya nampak ni bukan saya pergi belajar, memang saya daripada kecil lagi, memang Allah Ta'ala letak saya nampak macam ni. Jadi saya tak tahulah nak cerita, nak pergi belajar macam mana, saya tak tahu. Sebab saya tak belajar benda ni. Memang saya nampak dari kecil, jadi saya kena beritahu saya nampak. No? Kalau saya nak cerita bohong pun saya tak tahu lah. Dan saya nampak, saya beritahu tentang nampak. Jadi
Kebanyakan kalau tak nampak ni, satu saja kita boleh dapat deria. Dia ni kita kena banyak ilmu deria dalam rawatan. Deria ni kaedah masing-masing tu. Ya, betul. Deria dalam kaedah rawatan ni dia ada satu bab nama dia deria, tuan-tuan. Deria ni ada terbahagilah kepada deria mata melihat, deria bau, kita berbau, benda-benda tu bau busuk. Deria telinga, kita mendengar. Deria rasa, kita merasa kehadiran dia. Itu dalam perubatan deria. Saya nak terang ke tuan-tuan pun, sebab tuan-tuan bukanlah bidang ni, tapi saya beritahu kehadiran dia boleh mengundang deria bahagian manusia ni, terutamanya kalau dia boleh nampak, dia akan nampak. Kalau dia tak nampak, dia akan bau. Kalau dia tak bau, dia akan dengar kehadiran tu. Kalau dia tak dengar, dia akan merasa kehadiran tu panas. Itu deria lah. Panas, sejuk. Jin ni ada macam-macam, tuan. Ada yang kita akan rasa dia panas, ada yang membuatkan kita sejuk. Itu deria dia. Dan satu lagi tu, nak merawat, majoritinya datang merawat dan sembuh terus. Lepas tu solat tak buat pun. Lepas tu salahkan perawat. Ya, betul itu Ustaz Kenji. Orang yang nak merawat ni, dia kena rawat diri dia dulu. Sebab tu bila mai kat saya akan beritahu, perawat ni hanya 30%. 70% ni dalam diri sendiri. Kalau dia sendiri tak mau solat, dia sendiri tak naikkan tiang agama, dia nak sembuh macam mana, tuan-tuan? Tiang agama tak ada kan, nak buat bumbu roboh lah. Jadi benda tu solat kena jaga, insya-Allah. Nombor kontak no, insya-Allah nombor kontak saya 014 6177 467 no. Jadi itu saya tuan-tuan boleh WhatsApp lah untuk ambil booking, insya-Allah. Sekali lagi saya beritahu no, saya menghormati setiap orang punya kaedah. Tapi kalau tuan-tuan tanya dalam kaedah dalam saya, tak ada. Saya cerita yang tak ada lah. Tak boleh dalam kaedah saya belajar, tak boleh macam tu. Tapi kalau dia boleh jawab, dia ada kaedah dia sendiri, dia ada dia punya alasan dia sendiri, dia ada dia punya dalil dia sendiri, saya hormati setiap orang punya cara dan setiap orang punya kaedah. Jadi saya bukan nak bergaduh dengan siapa-siapa. Ini berlapang dada. Kalau dia berkata dia belajar boleh, dia kata memang ada orang yang mengesahkan boleh, dan ada yang orang mengesahkan benda ni patuh syariah, boleh buat, saya berlapang dada. Saya berlapang dada dan saya raikan pendapat masing-masing. Ini saya beritahu sekali, jangan tuan-tuan duk ambil sekat-sekat, duk pergi cerita kata kita ni duk komplain orang apa. Saya tak minat kerja macam tu. Cuma saya beritahu, bulan puasa ni jin boleh masuk dalam badan manusia kotor dah. Saya dah jawab dah dari live tadi no? Pagi-pagi subuh saya dah buat lah, untuk boleh dengar balik, insya-Allah. Ya, berlapang dada tu lebih. Saya hormat semua tuan-tuan, tak kira siapa pun. Dan saya juga berkawan dengan bomoh no? Ada kawan bomoh siam pun saya kawan, tak ada masalah. Cuma saya nasihat lah, bomoh siam ni jangan buat korang lah. Mereka guna kaedah mereka merawat. Mereka gunakan kaedah mereka merawat cara mereka, cara kepercayaan mereka, agama mereka, untuk menyembuhkan orang yang kena jin. Jadi kita boleh berkawan dengan mereka, tak ada masalah. Jangan pergi kawan bomoh yang tukang santet orang, tukang santau orang. Itu tak boleh lah. Bahayalah kita bersekutu dengan mereka. Kita boleh bermacam-macam semua orang kita boleh kawan tuan no? Perawat Islam, perawat Siam, kita boleh kawan tuan. Mereka pun niat cara mereka nak sembuhkan orang, tapi cara kefahaman mereka no? Kita ada cara kita sendiri. Tu macam mana nak rawat dia sendiri. Baca ayat Quran, baca ayat kursi, 3 kul kan? 2 surah yang hebat ni tuan, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Inilah surah yang paling hebat sebenarnya untuk sihir. Tapi kita rasa macam Allah 2 surah ni ya, budak-budak boleh baca. Sebab surah ni senang dia hafal. Sebab apa surah ni senang dia hafal? Sebab surah ni surah yang cukup bermakna untuk orang-orang yang sakit sihir, sakit gangguan jin. Surah Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah ni cukup lengkap tuan-tuan. Dan sihir tak boleh mengembusi. 2 surah yang cukup hebat ni tuan-tuan. Kalau tambah tuan-tuan baca dia Qul Allah, itu satu surah yang mentauhidkan Allah, cukup lengkap tuan-tuan. Memang padu no? Amalkan 3 pun ni selalu. Tu singa nak berubah, kena pergi ke tempat tu. Ya, kena berubat sampai tempat dia. Kena buat booking number tuan no? Saya tak boleh nak ambil semua orang macam tu. Booking number kena ada.
macam bubuk lembut pun. Sungai Bakar ni dekat kampung saya, Kampung Kalau, Kampung Padang. Ya. Dekat bekas Sungai Bakar lama. Bekas lama Sungai Bakar. Kosong 1461774667. Nombor tu tolong WhatsApp minta booking nombor, insya-Allah. Tapi jam dah beribu orang lah, sabarlah insya-Allah. Tu dah tu dia dah. Muhammad Syakir Yusof, terima kasih. Bubur free ke tu? Ya, bubur free tanpa dicas bayaran. Pukul 3 petang kita akan mula start pagi ya. Sampai asar abang. Sampai asar. Sebelum asar. Lawak kau saya tengok semua orang kena rasuk masuk dalam bilik. Kita dengar suara je kat luar. Lawak kau saya tengok hari tu semua orang kena rasuk masuk dalam bilik. Kita dengar suara je luar. Untuk agihan pukul 3 petang tu. Tok, pi nombor tu ke? Ya. Masjid ni dekat Jalan Waldo ke tu? Jalan Pekan Lama, Sungai Bakar. Dia kena masuk dalam sikit. Sungai Bakar ada 2 masjid. Masjid baru tu, masjid lama tu. Ni masjid baru. Jadi tuan-tuan dah faham kot apa yang saya beritahu tadi. InsyaAllah saya pun tak mahu dah panjang lah tuan-tuan. Mohon ampun dan maaf. Saya hormati setiap orang punya kaedah perawatan. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya sebab pasal beritahu lah. Sedap bubuk lembut. Bubuk lembut ni special tuan, tak masuk santan. Ramai nanti akan di-reply satu-satu ke? Ya, akan di-reply satu-satu. Buat masa lalu ni booking saya pun dah 3,000 orang dah kat belakang tu. Nasib lah tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dapat awal, ada orang terdapat lewat. Itu semua dah kerja nasib. Itu rezeki Tuhan tuan-tuan. Saya tak boleh nak cerita. Ada yang orang tunggu 3 tahun tuan baru dapat berubat. Ada yang dia dapat tiba-tiba dia dapat. Itu semua kerja Tuhan tuan. Kadang-kadang ada yang kita terlepas pandang, ada yang kita tak terlepas pandang. Itu rezeki masing-masing. Sebab berubat ni kita kena tengok tuan, kena mendoa banyak-banyak. Bukan saya sembuh. Nak sembuh Allah Ta'ala bukan saya. Dan saya pun syorkan tuan-tuan, carilah pusat-pusat rawatan lain yang betul-betul buat rawatan yang mengikut syar'ah, yang mengikut syar'i, yang tidak ada unsur-unsur yang meragukan. Buatlah tuan-tuan rawatan. Tak kisah siapa tuan. Sembuh bukan saya, sembuh dia kerja Allah Ta'ala, kun fayakun Allah. Ya Allah Ta'ala kata kun fayakun, sembuhlah kamu, sembuhlah. Kalau Allah Ta'ala kata main berubat kat saya pun, Allah Ta'ala kata kun fayakun, tak sembuh. Jadi kena usaha banyak. Kita kena faham, bukan pergi merawat dengan orang popular ni, orang famous ni, cepat boleh sembuh. Tak. Saya tak ada apa. Kadang-kadang tuan, untuk berumur kampung ni lagi mujarab doa dia. Lagi orang hebat. Banyak orang sikit dia jenis tak keluar ke depan. Kadang-kadang mereka ni lagi dahsyat tuan pada saya. Saya ni dosa banyak. Ya, Muhammad Sopi. Muhammad Sopi duduk kat Mekah no. Mana ada orang ni. Mekah mana ada. Duduk Mekah makan kambing lah. Yang ni. Padu punya. InsyaAllah. Nah, doa saya lah insyaAllah. Lapang lembut. Mai kita nak push pergi mana? Hantar flight apa? Mandi dah ada. Dah kemas balik. Tapi tak sama lah. Tak sama rasanya di Malaysia. Dia tak sama. Madinah ni dia makanan dia kambing, bob, tu makan mahal semua tu. Tak ada lawan lah di Malaysia. Tapi bok lambuk ni dia kena main balik sini juga. Banyak dah tu setengah rawat orang sihat dah. Bukan saya Nazri. Allah Ta'ala sembuh. Bukan saya tak nak reti apa. Saya ni muhung-muhung lagu tu baca-baca surah macam tuan-tuan baca buih-buih lagu tu Tak pandai, saya tak pandai apa pun. Tak ada ilmu apa saya ni. Lemah tuan, lemah. Saya ni orang yang lemah, orang yang banyak buat dosa, orang yang selalu lupa, orang yang selalu lalai. Ya ni orang dia. Saya tak pandai. Carilah orang yang pandai, yang hebat-hebat nanti insya-Allah. Saya ni pandai hebat nampak aku dah live ya tuan. Tak ada live ni tak ada apa saya. Kosong Padu buat lambuk. Ya. Mantap tu post my SP. Tu saya sakit tekak lama macam mana. Saya sakit tekak lama dah, nanti mai tengok. Ilmu pengasih PMI tu dia. Assalamualaikum tu. Terbaik buat lambuk. Ya alhamdulillah. Jadi itu saya tuan daripada saya, mohon ampun dan maaf kata-kata saya silap saya, bahasa saya.
Saya tidak ada untuk mempelagar-lagarkan siapa perawat di sini. Tuan-tuan tanya, saya jawab dalam bidang saya, dalam kaedah saya. Tidak ada niat untuk melagar-lagarkan orang. Tidak ada niat untuk menjatuhkan sesiapa. Saya berkawan dengan semua orang. Tak kira dia berumur siam ke, dia apa pun, saya boleh kawan. Itu hak saya. Tuan-tuan yang boleh nilai ia benar ataupun tidak, itu tuan-tuan yang menilai atas ilmu. Menilai kebenaran atas ilmu. Jangan menilai kebenaran atas orang ramai. Menilai kebenaran di atas ilmu, tuan-tuan, di atas pandangan ulama, di atas Quran dan hadis, percakapan ulama, fatwa-fatwa dari ulama. Itulah yang boleh menilaikan suatu benda tu benar atau tidak. Itulah landasannya. Jangan benar atau tidak ikut orang. Ikut orang tunggang langan, jatuh terabuk atas jalan. Nak tahu benda tu betul atau tidak, balik pada Quran hadis. Tak ada, tanya ulama, tanya ustaz-ustaz kita, boleh tak boleh. Itulah untuk kita menentukan sesuatu ni betul ataupun tidak dalam agama kita. Jangan ikut kepala kita tahu saja, tuan-tuan. Jadi itu saya daripada saya, mohon ampun dan maaf salah dan silap saya. Banyakkan berselawat, banyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, dan kita rajin-rajinlah buat amal ibadah di bulan Ramadan, insya-Allah. Sesudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.